Belanjawan 2021 menjadi penanda aras yang terdekat untuk kita menentukan apa seterusnya untuk kerajaan. Sama ada ia akan mendapat sokongan dalam kalangan ahli parlimen untuk diluluskan. Justru sekarang, semangat bipartisanship ataupun semangat menjangkaui parti lebih penting mungkin dari mana-mana tempoh dalam sejarah yang terdekat ini untuk meluluskan Belanjawan 2021 jika ia bagus untuk rakyat. Sudah tentu, persoalan itu perlu ditujukan kepada semua 222 ahli parlimen, tetapi mungkin yang mendapat perhatian adalah ahli parlimen pembangkang yang mungkin berkebarangkalian lebih tinggi untuk tidak menyokong Belanjawan 2021. Dan salah seorang daripada mereka menyertai saya sekarang menerusi telefon. Beliau adalah YB Fahmi Fazil, ahli parlimen PKR dari Lembah Pantai. Assalamualaikum YB. Assalamualaikum. YB, kita bercakap berkenaan dengan voting transcending party lines. Mengundi menjangkaui garisan parti jika ianya untuk kebaikan rakyat. Saya bercakap berkenaan dengan Belanjawan 2021. Khasnya susulan titah Seri Paduka Baginda Pertuan Agong semalam yang menyebut secara spesifik berkenaan dengan Belanjawan 2021. Adakah YB akan mengundi untuk meluluskan Belanjawan 2021 jika ia baik untuk rakyat? Ya, tidak pernah ada keadaan di mana sesuatu yang baik itu bila dibawa ke hadapan majlis mesyuarat di parlimen, kami tentang ataupun kami bantah. Malah dalam sidang yang terakhir, beberapa undang-undang berkaitan dengan COVID, sama ada suntikan fiskal maupun langkah-langkah untuk mengatasinya, telah kami undi sekali. Ya, tidak ada undian membantah terhadap undang-undang tersebut. Jadi tidak menjadi isu sebenarnya. Apa yang mungkin mendorong ahli-ahli parti pembangkang ataupun PKR maupun YB sendiri jika YB tak mampu bercakap untuk keseluruhan ahli PKR ataupun pembangkang? Apa yang mungkin yang membuatkan ahli-ahli parlimen tidak menyokong Belanjawan akan datang? Ini adalah satu soalan yang penting yang kita perlu jawab. Ya, dia kita perlu teliti tugas atau fungsi pihak pembangkang dalam parlimen adalah untuk proses semak dan imbang. Ya, di mana sekiranya tak ada langsung pembangkang, maka sesuatu yang dibawa ke perhatian parlimen tidak ada sesiapa yang membangkitkan sesuatu untuk diteliti dengan lebih mendalam. Saya bagi contoh, isu yang dihadapi ramai frontliners yang mana telah dibangkitkan kepada saya, sama ada anggota polis maupun daripada barisan perubatan, ya, yang mana mereka komplain pasal isu allowance. Ya, ada yang berkata kami untuk dapat sekian-sekian amount, kami kena isi berjela-jela, banyak dokumen yang perlu diisi. Apakah ertinya, ya, dan banyak condition yang diletakkan. Benda-benda seperti ini sebenarnya perlu diteliti oleh pihak kerajaan. Dan tugas pembangkang adalah untuk menjadi suara kepada rakyat, termasuklah yang merasakan sesuatu itu yang telah dibawa oleh pihak kerajaan, perlu diteliti dari segi mekanisme dan penyampaiannya. Jadi kita perlu kikis persepsi yang mana membangkang itu hanyalah satu perkara yang negatif. Sebenarnya dia boleh membawa kepada perkara yang positif. Sebagai contoh, saya bawakan isu tentang pusat kuarantin. Ada sekumpulan orang yang tidak mendapat contohnya makanan yang baik dan sebagainya, ya. Dan setelah dibangkitkan dalam parlimen, maka menteri yang bertanggungjawab telah segera menyelesaikan masalah itu. Dan itu adalah satu proses semak dan imbang. Ya. Dan saya percaya ramai ahli-ahli parlimen mereka akan mengundi untuk meluluskan Belanjawan, tetapi poin-poin detail-detail, ya, yang ada dalam tu, terutama dari segi penyelarasan, dari segi penyampaian, contohnya bakul makanan dan banyak lagi, kami tidak akan berdiam diri untuk melihat sesuatu itu tidak berlaku seperti yang disebut dalam Dewan. Jadi YB, maksudnya jika ada poin-poin yang lebih kecil dan terperinci dalam Belanjawan 2021 yang mungkin kalangan ahli parlimen PKR ataupun YB sendiri tidak kurang berpuas hati, YB akan menyuarakan, tetapi big picture-nya akan tetap mengundi untuk meluluskan Belanjawan ini. Ya, kami kebiasaannya macam tu, ya, dan isu asas di sini ialah bila sesuatu itu dibahas di parlimen, ia memberi peluang kepada lebih banyak suara didengari. Kalau berlaku, contohnya na'udzubillah, berlaku darurat, ya, tidak ada sidang parlimen, tidak ada peluang untuk mendengar, ya, dalam Dewan Rakyat itu sendiri,
tentang pro dan kontra kepada sesuatu, maka dia menjadi seperti sebuah dictatorship. Itu yang kita risau. Tapi alhamdulillah, Duli Tuanku telah Seri Paduka Baginda Yang di-Tuan Agong telah berpandangan tidak perlu, ya, dan bertitah tidak perlu ada darurat. Jadi saya percaya kami semua ahli-ahli parlimen amat bersyukur dan sidang parlimen insya-Allah akan dapat diteruskan. YB, boleh saya tanya kepada YB selaku dalam kapasiti YB selaku pengarah komunikasi untuk PKR, kita menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong yang antara lain bertitah dan menyebut berkenaan dengan pentingnya kestabilan politik. Melihat kepada beberapa minggu yang lepas, adakah YB merasakan bahawa tempoh ini sewaktu kita berdepan dengan COVID-19 dan sebagainya adalah tempoh yang bagus ataupun baik untuk mana-mana pihak cuba untuk menggantikan kerajaan? Dia isunya, kalau kita lihat sepanjang pengurusan COVID pada hari ini, ya, ramai di kalangan ahli parlimen yang berkata apakah tidak boleh lebih banyak usaha diikhtiarkan di Sabah contohnya, ya. Kita belum lagi dengar contohnya Perdana Menteri turun ke Sabah untuk melihat keadaan. Dan bagi saya bukan isu pokok bukan tentang menukar kerajaan. Ya, isu pokok di sini dalam konteks, ya, terutama kita jangan lupa dua perkara, ya. Semalam Istana Negara telah mengeluarkan kenyataan dan masa yang sama penyimpan mohon besar Raja-Raja juga mengeluarkan kenyataan bagi pihak Majlis Raja-Raja. Dua kenyataan ini bila dibaca bersama memberi satu konteks yang lebih besar, ya, tentang titah tuanku dan juga apa yang berlaku dalam perbincangan di kalangan Raja-Raja Melayu. Jadi jangan tinggalkan, dan saya harap pihak Awani tidak meninggalkan juga kenyataan penting. Kalau kita lihat jarang sekali kenyataan keluar daripada Majlis Raja-Raja. Jadi saya harap kita boleh teliti juga apa yang disebut di situ tentang membatasi beberapa perkara, ya. Jadi saya rasa itu penting.